Dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Syukur Allah datangkan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam. Semoga dengan nikmat ini kita dapat teruskan kehidupan kita sehingga maut, sehingga menjelang kematian kita dengan mengisi perkara yang bermanfaat sebagai sumber ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam juga kita jangan lupa selalu iringi dan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat ini berbilion-bilion dalam satu saat seluruh dunia akan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Moga Allah melapangkan dada kita, buka lidah kita, hati kita, rohani kita, membersihkan diri kita, mudah kita dapat menerima hidayah-hidayah dari Allah Taala dan semoga ilmu. Insyaallah pada pagi ini maaflah ya saya nak berikan sedikit sahaja. Walaupun sekali ini dirakamkan akan ditonton di semua orang. Dia berhad dan bahkan satu kampung kita, satu negeri, satu negara boleh jadi insyaAllah. Sebab komen-komen yang datang banyak, komen membina, membantu saya untuk meneruskan kerja begini, cari yang lebih baik dan sebagainya. Alhamdulillah. Pagi ini sikit saja insyaAllah menjelang pukul 7.30 yang lebih kurang lah. Satu artikel dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jatimlah yang menceritakan atau menerangkan kepada kita hujah-hujah yang kurang tepat berkaitan dengan kemuliaan bulan Rejab, ataupun boleh katakan bulan Rejab ini selalu dicemari oleh kepalsuan. Jadi maklumat-maklumat yang kadang-kadang kita datang melalui WhatsApp atau TikTok tu kan, kadang-kadang orang menepati hujahnya. Jadi kita pun pakai apa-apa lah orang mau bulan Rejab ni. Okey. Ini apa nama artikel ini dikeluarkan oleh Dr. Arif Salih bin Rosman, seorang fellow fatwa yang di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Jadi saya berpegang kepada makalah ini. Ya, cuba baca tentang sedikit cukuplah. Baik. Kita tahulah dah masuklah bulan Rejab ini dan berapa orang? Ya, bulan Februari dan Rejab ini. Bulan Rejab merupakan salah satu daripada bulan-bulan haram. Dan Al-Quran tersebut dalam surah Taubah ayat 26 kepala ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Iddah bilangan bulan-bulan di sisi Allah. Allah dah set dah bilangan bulan-bulan ini tetap 12 bulan. Tapi dalam 12 bulan itu kalau kaitkan dengan bulan haram. Nanti kita lihatlah apa dia bulan haram tersebut. 4 bulan haram, iaitu bulan Muharram, dah lepas bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah dan bulan Rejab. Bulan-bulan haram itu merupakan bulan mulia sebagai firman Allah SWT dalam surah yang kita baca tadi, inna 'iddash syuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Inna 'iddash syuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Bulan-bulan yang terbilang isi Allah. Maksudnya Allah sudah membuat satu perkiraan bulan-bulan ini adalah 12 bulan. Jadi sesungguhnya bulan-bulan isi atau di sisi hukum benda Allah itu ialah 12 bulan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam kitabullah, dalam maklumat, dalam ilmu dan kerajaan dan catatan Allah SWT. Semasa dia menciptakan langit dan bulan dan bumi, antaranya ada 4 bulan haram yang dihormati.
kadang-kadang kita main benda ni dia lekat. Baiklah, antara perkara-perkara yang telah ditulis di sini, ketetapan yang demikianlah agama yang betul, lurus. Janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu dengan melanggar larangan Allah. Abu Bakrah melaporkan Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya, kata dia, sesungguhnya masa itu beredar sebagaimana hari Allah mencipta langit dan bumi, iaitu setahun itu tetap ada 12 bulan. Antaranya ada 4 bulan haram, bulan yang patut dihormati, iaitu 3 bulan berturut-turut. Antaranya Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, seterusnya Rajab. Itulah antara bulan-bulan yang direkodkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali menjelaskan maksud Rajab ialah agung. Lataif Al-Ma'arif dalam kitabnya halaman 117. Baik. Oleh sebab itu katanya bulan Rajab adalah bulan yang agung dan mulia. Antara keistimewaan bulan Rajab ialah berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj, yang menurut majoriti ulama telah meletakkan satu tarikh, iaitu pada 20 Rajab. Itu ulama ya meletakkan satu tarikh untuk kita mudah ingat bahawa peristiwa agung yang berlaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu antaranya Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj satu perkara besar dan berlaku pada bulan Rajab. Ada hikmat di sebalik itulah kita dah tahu bahawa berlakunya Isra Mi'raj ini untuk menawar diri, menghiburkan hati Nabi SAW, untuk meyakinkan dakwah Nabi, untuk memberi satu kekuatan Nabi untuk terus berdakwah walaupun menerima cabaran-cabaran daripada penguasa-penguasa, orang-orang besar, persekitaran, masyarakat sekitar ketika itu. Maka takdirnya dalam suasana juga Nabi sedang berada dalam suasana sedih. Antara kesedihan apa dia? Sedihlah dalam masa dia menjalani tugas dakwah tersebut. Peringkat awalnya ditentang oleh orang-orang Arab, khasnya keluarga baginda sendirilah, orang-orang kuat, Abu Lahab dan sebagainya, dipimpin oleh Abu Lahab. Dalam masa yang sama, dalam keadaan baginda memerlukan kekuatan diri, menggunakan sokongan padu dari isteri yang dicintainya, wafat isterinya Khadijah. Yang ketiganya, beliau juga, Nabi kita Muhammad SAW juga bernaung di bawah kekuatan atau kemuliaan bapa saudaranya Abu Talib. Abu Talib ini dianggap orang mulia, orang kuat juga, orang-orang besar, ya, yang sama tarafnya dengan saudara-saudara yang lain. Tapi Abu Talib ini dia tidak mencegah, tidak melawan, mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan diberi sokongan oleh anaknya Ali bin Abi Thalib. Tetapi baginda atau Abu Talib tidak beriman, tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebab sebalik itulah. Sama nak jaga periuk nasi, nak jaga pangkat dia. Dia tahu bahawa dakwah Nabi Muhammad SAW betul. Sebab tu dia izinkan anaknya Ali Talib, ikutlah Muhammad. Ikutlah Muhammad. Muhammad tu memang betul, dia membawa agama benar. Cuma ayah tidak boleh ikut ketika ni lah. Ayah nak jagalah. Bukan ayah nanti kalau ayah mengatakan bahawa ayah ikut Muhammad, sudah tentulah awak akan boikot dia. Ekonomi dia agak pangkat dia akan luncut begitu sahaja. Kenapa? Jaga pangkat tu, jaga kehidupan. Dia tak jaga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hati kecil di sana ada.
mengizinkan anaknya Ali Abi Thalib mengikut jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okeylah, itu cerita ringkas. Itu hebatnya bulan Rajab, antara lain Allah pilih Nabi Muhammad untuk dibawa ke alam sana, Al-Istawa, Sidratul Muntaha, yang sebenarnya untuk mengisytiharkan kewajiban solat fardu. Mengisytiharkan. Baik. Isu timbulnya ialah kemuliaan bulan Rajab sebagai salah satu bulan haram telah dicemari. Tajuknya dengan pengagungan yang bersumberkan pada laporan-laporan atau hadis-hadis yang palsu, yang direka-reka, yang diistilahkan dalam ilmu hadis sebagai hadis maudhu'. Ini kena mengaji rupanya. Saya sendiri pun, saya menggunakan buku-buku atau kitab-kitab yang agak lebih selesa, lebih sahih. Saya memilih, ada buku banyak. Ada orang hantar saya buku berapa jilid lah, buku tebal 6 jilid daripada Kuala Lumpur. Tapi banyak menceritakan hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang palsu. Saya tak berani untuk mengedarkan kuliah-kuliah tersebut. Saya baca orang-orang, saya tengok-tengok apa yang patut, yang tak patut saya tidak keluarkanlah. Baik. Mengagungkan bulan Rajab bukanlah satu persoalan yang baru. Itulah ceritanya bahawa kumpulan-kumpulan di zaman jahiliyah dulu pun mengagungkan bulan Rajab ni. Sebab telah wujud pada zaman jahiliyah. Sebelum lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, atau sebelum kedatangan Islam dibangunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Arab jahiliyah begitu memuliakan atau mengagungkan bulan Rajab sebagai perayaan. Antara amalan yang populernya yang mereka lakukan, bahkan dilakukan oleh sebahagian orang Islam di Malaysia, kita lah. Apabila datangnya bulan Rajab, ialah mereka bersungguh-sungguh atau berusaha sungguh-sungguh untuk melakukan puasa sunnah Rajab khusus. Puasa sunnah Rajab khusus adalah 1, 2, 3 kata begitulah. Dan menghidupkan malam dengan sembahyang sunnah Rajab. Ada tak khusus adik Nabi yang khusus subuh puasa sunnah Rajab sahaja, ataupun dengan menghidupkan malam Rajab dengan sunnah Rajab? Dan kesimpulannya Nabi memang berqiyamul lail. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Prinsipnya malam itu ada. Ini sebuah kemuliaan malam itu untuk Allah setkan kepada kita, khas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan bertahajud. Tahajud ini bermaksud tergerak dari tidur. Bukan terkejut. Gerak dari tidur, tersedar dari tidur. Nafilah ni tafsirnya kata nafilah ni, sebelum itu Nabi memang macam wajib, rutin, menghidupkan malam rutin baginya. Itu Rasulullah mencontohi. Tapi dalam khususan malam sambutan Rajab, Nabi tak berlaku begitu. Faham tak? Jadi seluruh malam-malam itu ada. Kita malam-malam boleh bangun malam. Tadi pun kita bangun, sekurang kita bangun pukul 5 pagi atau 4:30 pagi. Ini kita lah. Jadi waktu itu kita sudah ada masa untuk sebahagian fatahajjad bihi nafilatan lak, sebagai nilai tambah. Nafilah ni nilai tambah, bukan wajib. Tetapi adalah nas-nas yang hebat. Bahkan Al-Quran Karim, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, nanti kamu akan dibangkitkan di sisi Allah dengan pangkat yang mahmud, pangkat yang mulia. Sebab ada tahajud, bukan tidur saja. Itu kita lah, insya-Allah. Benda-benda itu kita buat sebab usia kita begini, kita sedar. Kita pun bukan panjang mana lagi dah. Nak simpan apa? Kalau tak simpan amalan, itulah syafaat yang bakal kita terima nanti, insya-Allah di sana.
Umat Islam di Malaysia khususnya atau dunia umumnya kini, dulu, sekarang atau dulu-dulu lah, telah disajikan, dipaparkan, dihidangkan dengan berbagai janji manis jika melakukan sesuatu amalan khusus di bulan Rajab. Masalah khusus itu, khas itu. Secara umum memang kita beribadat nak puasa-puasa lah. Bahkan Nabi dia suruh puasa 2 hari seminggu. Malah dalam teks khutbah pun ada disebut sana. Ya, saya semalam berkhutbah di Masjid Abu Hurairah. Nabi mengamalkan puasa sunat 2 hari seminggu untuk memastikan salah satu cara untuk kesihatan badan. Nampak. Di samping itu dikemas di sebelah itu. Satu kebenaran yang perlu dijelaskan kepada umat Islam kita ini ialah tiada amalan khusus dalam bulan Rajab yang dimaklumkan, yang dilaporkan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis yang sahih. Itu konteks dia. Jadi kita sekarang ni banyak beramal, kadang-kadang kita ikut orang kata, ni orang kata, ikut orang. Betul tak ikut orang? Ikut orang tak betul, tak pasti betul. Yang betul itu dah. Ikut Al-Quran, ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Carilah sandaran-sandaran yang lebih menepati. Dalam arti kata pengkhususan nak buat sesuatu kerja ini, maksudnya Rajab ni lah. Baik. Amalan tersebut seperti solat sunnah Rajab tadi, puasa Rajab, umrah Rajab. Ada sebahagian kecilnya bersandar kepada hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang dhaif. Kita jarang didedahkan hadis yang dhaifnya. Kita banyak dihujah hadis-hadis yang sahih lah, Al-Bukhari dan sebagainya. Jadi kalau kita mengaji ilmu hadis, pendedahan itu ada. Kita di peringkat universiti ke kolej tertentu kan ada di sana. Tapi kita seorang awam kurang elok memaparkan hadis-hadis begitu, nanti orang salah pegang. Baik. Jadi isu mencemarkan bulan Rajab dengan janji-janji daripada sumber yang palsu itu sudah berwujud. Dah lama dah. Antara ulama terdahulu yang membongkar usaha golongan pemalsu hadis yang membuat pembohongan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan kelebihan bulan Rajab atau amalan khusus pada bulan Rajab. Antaranya ialah Imam ahli hadis Abu Al-Khattab Umar bin Al-Hasan Ibni Dihyah, wafat tahun 633 Hijrah. Orang inilah dia mengarang buku yang bertajuk susah nak sebut buku ni sebab tulisan Rumi. Ada ma wajaba min bayan wada'in fil Rajab. Melaksanakan apa yang wajib dengan menerangkan pemalsuan yang dilakukan oleh pembohongan berkaitan Rajab. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dia wafat tahun 852 Hijrah. Malam orang ni yang mengarang risalah yang bertajuk Qadiyan Al-Ajab bima warada fi fadl Rajab. Dia menjelaskan perkara yang pelik berkaitan dengan apa yang disampaikan dengan kelebihan Rajab. At-Ta'li seorang ulama tabi'in menjelaskan Nabi Muhammad SAW melarang daripada berpuasa penuh sebulan, gaji penuh. Nabi tak suruh puasa sebulan. Adalah sahabat-sahabat dulu tak datang 3 bulan. Satu mereka nak beribadat, mereka nak puasa hari-hari, puasa sepanjang tahun. Ada orang yang tak mau tidur, nak bangun malam, bertahajud, beribadat. Ada orang yang apa lagi Maka berita sampai Rasulullah SAW kata, aku ada tak mau kahwin orang lagi. Nak memujang sampai ketua, kahwin kan susah, mengganggu. Nak beribadat, tiga-tiga tu gagal, tak benar, tak boleh. Dia kata, aku berpuasa, aku berbuka, Nabi. Aku tidur, aku beribadat. Aku kahwin, aku beribadat.
sebaik-baik ibadat Nabi SAW. Tapi Nabi tonjolkan puasa yang baik ialah puasa Nabi Daud. Mana dia? Satu hari puasa, satu hari berbuka. Pun banyak tu, kan? Dekat 200 hari setahun dia berpuasa. Tu Nabi Daud. Mana Nabi-Nabi kuat berpuasa? Tu nak puasa sunat yang terbaik. Ini dalam kes ni pula puasa Rejab. Sebulan puasa Rejab. Itulah kisahnya. Jadi Nabi melarang daripada berpuasa penuh sebulan Rejab agar tidak dijadikan sebagai perayaan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu. Di mana Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan larangan daripada berpuasa sebulan penuh pada bulan Rejab adalah berkaitan dengan individu. Seseorang yang melakukannya kerana terpengaruh dengan amalan orang Arab jahiliyah yang begitu mengagungkan bulan Rejab. Dalam kita nak puasa-puasa lah. Puasa tidak salah nak puasa, tapi janganlah nak kaitkan ni puasa Rejab. Tapi jika seorang itu berpuasa sunat sama seperti bulan lain, ini kisahnya. Tanpa menganggap puasa bulan Rejab ada lebih utama daripada bulan lain, atau tidak mengkhususkan puasa hari tertentu saja bulan Rejab bagi mendapatkan ganjaran-ganjaran tertentu. Kira tengok semalam 1-2 makalah yang kisah-kisah itulah, TikTok dah, apa nama, hujah-hujah, kuliah-kuliah sebagainya, orang tertentu ke Indonesia dan sebagainya. Ada kan? Kita nak pegang sangat berat juga kan? Saya kebetulan pagi tadi saya nak cari bahan tu, terlintas saya, ni satu ilham, terlintas saya cerita tajuk berkaitan dengan ini. Baik, jadi jangan mengkhususkan kalau kita nak puasa hari-hari tertentu di bulan Rejab ni bagi mendapat gaya tertentu. Nabi SAW sentiasa dia puasa pada Isnin dan Khamis. Kalau bulan Rejab pun dia puasa juga Khamis dan Isnin. Kalau gitu seolah-olah 8 hari Nabi berpuasa sunat sebulan. Kita nantilah masuk 1 Rejab puasa, keluarkan maklumat, kempen semua orang lah, termasuk isteri saya pun. Macam mana kisah kita puasa? Nak puasa, puasalah. Tak, jangan dikaitkan sebab awal Rejab nak puasa. Tak puasa pun tidak apa, pokoknya sunat. Kalau nak puasa, cuba buat puasa Nabi SAW antara lain Senin dan Khamis. Hanya 2 hari seminggu, tak larat. Kata lagi itu. Maka kalaulah dikaitkan dengan bulan Rejab bagi mendapatkan ganjaran tertentu, ada 1 hari puasa sampai 1000 tahun. Dia punya ganjaran, kan? Maka amal itu tidak menjadi kesalahan kalau tidak dikaitkan. Maka amal itu tidak menjadi kesalahan. Begitu juga dengan individu yang menghidupkan malam bulan Rejab. Nah, hidupkan malam itu bagus. Tadilah wa minal lail fatahajjad, itu hidup malam lah kan? Tapi kalau semata-mata kerana malam bulan Rejab baru nak berjaga malam kan, baru nak baca Quran, baru nak sembahyang sunat, tamak lah tu kan. Tetapi jika seorang beribadat sunat hanya pada bulan Rejab sahaja dengan anggapan ia khusus untuk bulan Rejab, itu dilarang. Boleh faham kan? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan tujuan beliau mengarang risalah yang bertajuk tadi Qadhiyan Al-Ajab bima warada fil Rajab. Itu bahasa Arab katanya dah. Telah berulang-ulang soalan yang dikemukakan tentang kelebihan bulan Rejab, tentang berpuasa dan solat sunat padanya, serta untuk menjelaskan yang mana hadis yang sahih, yang mana hadis yang palsu. Ini mereka ni. Kesimpulannya daripada analisa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Hajar ialah langsung tidak terdapat hadis sahih yang boleh dijadikan hujjah tentang kelebihan khusus bulan Rejab
Ini puasa sunat khusus Rejab. Juga solat sunat atau qiyam bulan khusus Rejab. Ya kita hari-hari duk qiyam mulai kan. Start pada Isyak hingga ke subuh tu, itu taraf qiyam mulai lah kan. Ambillah mana-mana pun. Hatta kalau kita rasa ragu-ragu, kita tak dapat bangun untuk awal pagi lepas bangun tidur tu, dalam pukul 5, 4 kan. Kita disuruh sembahyang witir selepas Isyak. Sebab witir ni dia punya penutup sembahyang sunat. Jadi kita ada bercadang untuk bangun malam untuk solat-solat sunat. Dia mulailah tu malam-malam, bukan nanti bulan Rejab. Nak buat kebetulan bulan Rejab tu bab lain. Kalau kita dah jadi orang yang biasa dah, orang yang biasa dah bangun malam untuk sembahyang sunat, tak ada masalah lah. Jangan dikaitkan dengan sebab bulan Rejab. Benda ni mudahnya, nak bid'ah mudahnya. Terdapat sebagian ulama yang membenarkan menerima hadis yang menjelaskan tentang kelebihan bulan Rejab walaupun hadis itu dhaif. Tetapi tidak boleh diterima jika ia hadis maudhu'. Hadis dhaif boleh kita amal, tapi jangan didakwahkan, yang disyarahkan. Hadis maudhu' lagi tak boleh. Baik. Hendaklah kamu memuliakan bulan Rejab, nescaya Allah muliakan kamu dengan 1000 kemuliaan di hari kiamat. Ini antaranya. Laporan ini palsu kerana ia direka oleh seorang pelapor hadis yang dilabel oleh ulama hadis sebagai seorang pembohong. Nama pun hadis Abu Al-Barakah Hibatullah ibni Al-Mubarak Al-Saqati. Kita pun tak kenal. Bulan Rejab bulan Allah, bulan Syaban bulanku, dan bulan Ramadan bulan umatku. Saya suka juga kait yang ni, tapi kait secara untuk kita sedar. Dalam risalah Ramadan, bulan Ramadan, risalah kecil itu ada di sana. Saya selalu buat kuliah juga, tapi itu sebagai pendorong kepada kita bahawa memang 3 bulan ni bulan mulia. Rejab, Syaban, Ramadan. Bulan Rejab, bulan Allah isytiharkan solat fardu 50 waktu. Jadi maknanya kita ni layak sembahyang 50 waktu sehari semalam. Memang layak. Cuma tak larat. Layak, memang patut, tapi tak larat. Tu Nabi Musa pesan ke Nabi Muhammad, minta diskaun. Katalah begitu, kan? Jadi Nabi Muhammad SAW minta potongan, ada diskaun juga. Hatta berulang kalilah katanya bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nampak sini, macam mana ulang kali tak boleh diskaun sekali aja. Mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau boleh Allah nak tengok selalu, dan Nabi pun nak lihat selalu Allah Subhanahu wa taala. Itu kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ambil trik lah, buat sampai berapa kali? 9 kali, 9 kali 5, 45, banyak kali boleh tengok. Tu dia, kan? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak layak. Maka takdirnya kata 5 waktu. 5 waktu ni kata Allah sama dengan 50 waktu. Itu buat kerja sikit tapi hebat. Buat kerja sikit ya, tapi hebat. Itu special case untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lah. Banyaklah terima kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bulan Rejab bulan Allah, bulan Syaban bulanku, dan bulan Ramadan bulanku. Lihat tadi kita kata. Laporan ini palsu kerana ia direka oleh seorang pelapor hadis yang dilabel oleh ulama hadis sebagai seorang pembohong juga. Ada sebut sini lah. Jadi terdapat juga individu yang tidak dikenali, seperti Al-Kasai. Baik, ada lagi hujah. Kelebihan bulan Rejab dari segala bulan seperti kelebihan Quran atas segala zikir. Ibarat itu.
Bulan Rejab ni, hebat Rejab ni seolah-olah lebihnya Quran dari zikir. Memang Quran dan lebih berzikir. Baca Quran lebih bagus daripada berzikir semata-mata. Tapi zikir berguna. Kan? Wazkurullah katsira la'allakum tuflihun. Surah Jumaat tu. Setelah kamu keluar daripada menunaikan solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah rezeki-rezeki Allah yang memang sudah ada peruntukan untukmu. Jangan takutlah, pergilah semayang. Kamu semayang dulu yang wajib, keluarlah cari rezeki. Macam kita hari ni lah, nak makan apa nak pergi, adalah rezeki kat kita. Sudah ada, Allah jamin. Kemudian wazkurullah katsira la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah banyak-banyak. Mana jangan lalai. Buat kerja apa pun jangan lalai. Itu maksudnya. Key dia tu solat. Apakah kelebihan Rejab ni mengatasi Quran dan zikir? Apakah melebihi Al-Quran yang telah hebat itu? Itu soalannya. Semata-mata dia beribadat di bulan Rejab karena bagi mereka bulan Rejab ni macam mana Quran mengatasi zikir. Tu andaian itu. Laporan ini tidak begitu tepatlah, kerana direka oleh seorang pelapor hadis yang dilabel oleh ulama hadis sebagai seorang juga pembohong, yaitu Abu Barakah Hibatullah Ibn Al-Mubarak Al-Saqati. Ingat tak? Sesiapa yang berpuasa 3 hari pada bulan Rejab, katanya Allah menuliskan untuknya pahala berpuasa sebulan. Hebat juga nak. 3 hari macam puasa sebulan. Tapi kita di sana ada man shoma ramadhana sum asba'u sittan syawal. Kasamu ad-dahri. Kamu puasa wajib sebulan Ramadan. Kemudian kamu ikut hari bulan Rejab, bulan Syawal, maka pahalanya macam kamu puasa setahun. Kalau dulu ada sahabat nak berpuasa setahun, tak payah puasa setahun. Puasa Ramadan 30 hari, campur 6 hari Syawal, jadi 36 hari. 36 hari kali 10, 360. CP-nya begitu. Macam setahun. Jadi maknanya kalau kita betul-betul buat, yakin betul-betul puasa wajib Ramadan nanti, kita jaga betul-betul. Kemudian jangan raya banyak-banyak. Jaga raya sehari 2 cukup lah. 1 hari raya cukuplah. Besok hari raya kedua tu kita puasa balik kalau mampu. Ataupun jangan sampai bulan selepas Syawal. Dalam bulan Syawal puasa 6 hari. Kan? Macam puasa setahun. Ini siapa yang puasa 3 hari bulan Rejab? Kan? Allah menuliskan untuknya pahala puasa sebulan. 3 hari je. Kan? Siapa yang berpuasa 7 hari, ditutup baginya 7 pintu neraka. Siapa? Baguslah. Kita pun nak macam tu. InsyaAllah. Tak semestinya sebab kita puasa Syawal. Puasa je lah. Lillahi ta'ala. Puasa. Siapa puasa 7 hari, ditutup baginya 7 pintu neraka. Siapa puasa 8 hari, Allah buka baginya 8 pintu syurga. Kan pintu syurga ada 8, pintu neraka ada 7. Lepas tu kita baca tadi, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. 7 kali ini dinisbahkan neraka tu 7 pintu lah. Betul tak? Tadi kan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Nak buat sekali pun tak apa, nak buat 3 kali pun tak apa, tak kata pun tak apa, tak baca pun tak apa. Tapi jadikan wirid zikir, mudah-mudahan sempena dengan neraka ada 7, kita pun zikir 7 kali. Allah tadilah, Allah ajirna minan nar, ya Allah jauhkan kami daripada neraka. Bagus tak? Bagus. Kenapa kita takut sangat nak sebut? Ya, tuan-tuan dah tengok jam ni. Baik. Sabarlah, rezeki ada tu. Siapa yang berpuasa setengah bulan Rejab, Allah menuliskan untuknya memperoleh keredaannya. Siapa yang ditulis baginya keredaannya, orang itu tidak akan diazab. Ini ceritanya orang yang puasa khusus ni, yang tak ketepatan dengan hadis tadi. Ini teks saya baca itu. Orang itu tidak akan diazab. Siapa yang berpuasa sebulan Rejab, dia hebatnya. Allah akan menghisap orang itu di padang mahsyar dengan hisap yang mudah. Senang saja. Nak? Siapa tak nak? Memang kita nak.
Puasa lah kalau larat puasa sebulan Rajab. Tapi jangan dikaitkan dengan sebab puasa Rajab itu kita mudah mudah dihisap. Itu balik pada kita. Dan kita nak mudah dihisap, nak dapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nak dapat syafaat Rasul itu bukan sebab kita puasa 3 bulan. Rasulullah tak kata gitu. Kalau kita rajin berselawat Nabi pun dapat syafaat. Ya baca doa, azan, doa azan, doa wudu pun ada di sana kan. Lapor ni palsu lah, kerana direka oleh seorang pelapor hadis yang dilabel sebagai ulama hadis, sebagai seorang pembuku juga. Ini Aban bin Abi Aisyah. Jadi laporan-laporan lain yang menjelaskan kelebihan berpuasa mengikut bilangan hari di bulan Rajab juga dan palsu. Antaranya direka oleh Utsman bin Matar, nama kita pula. Utsman bin Matar, Harun bin Antarah dan Farad bin Sa'id. Itu. Faham tak maksud kita ni? Yang tidak menepati sunnah. Siapa sembahyang maghrib pada hari pertama bulan Rajab, itu apa sembahyang? Kemudian selepas itu dia sembahyang sunat 20 rakaat dengan 10 kali salam. Siapa buat malam pertama hari itu? Buat? Ada, tak nampak orang? Bagus kan? Kalau buat itu kerana sambut Rajab ni, siapa yang sembahyang maghrib pada hari pertama bulan Rajab, lepas itu dia sambung sembahyang sunat 20 rakaat. Setiap rakaat dibaca surah Fatihah, lepas itu dibaca surah Al-Ikhlas sekali. Adakah kamu tahu pahalanya? Soalan dia. Itu dot. Jadi hebatlah musuhnya. Ini juga asal laporannya palsu, kerana direka oleh seorang pelapor hadis yang dilabel juga oleh ulama hadis yang tidak tepat, yaitu Al-Husain bin Ibrahim. Terdapat laporan palsu lain yang direka menjelaskan kelebihan tertentu jika bersembahyang sunat dengan bilangan rakaat tertentu, dengan bacaan tertentu pada bulan Rajab. Kita nak sembahyang sunat, sembahyanglah baca surah apa pun boleh. Tidak semestinya 20 rakaat. 20 rakaat bulan puasa lah kan. Tapi baguslah siapa larat sembahyang sampai begitu kan. Sebenarnya istiqamah tu penting. Walaupun pergi sembahyang 2 rakaat, walaupun sembahyang 2 rakaat kan. Jadi antara individu lain yang bertanggungjawab membuat laporan palsu ialah Ali bin Abdullah bin Jahdam, Aban bin Abi Aisyah. Dan sembahyang tersebut juga diistilahkan sebagai sembahyang sunat ghaib. Bukan sunat raghaib. Apa dia kata tadi? Bersedekah pada bulan Rajab dijauhkan Allah daripada api neraka. Laporan ini palsu kerana direka oleh seorang pelapor hadis. Itulah ceritanya. Jadi kesimpulannya jangan sengaja-ngaja kita ni nak melapor-laporkan, menghebah-hebahkan, menyebar-nyebarkan ahli-ahli yang palsu. Kita ni semua ahli-ahli belaka, ada WhatsApp, ada grup WhatsApp. Kadang-kadang tengok juga, ya. Dan tengok kalau kaki dia kaki dia, sumber dia, tak salah. Saya sangat seronok. Saya rajin baca. Ni dakwah pagi-pagi ya. Saya bagus, saya suka tengok. Tapi saya tengoklah. Saya tengok. Nampak? Okey, kita pegang. Banyak benda-benda yang bagus yang disampaikan oleh kawan-kawan kita. Macam mana kita nak baca? Kita gaji baca Facebook, kita gaji baca WhatsApp, bacalah. Jangan salah guna sudahlah. Okey. Itu lebih kurang maksudnya tadi. Jangan sengaja-sengaja menyebar hadis palsu, haram hukumnya kan. Pembohongan yang dilakukan di atasku kata Nabi adalah tidak sama dengan pembohongan yang dilakukan kata orang lain. Siapa yang membuat pembohongan terhadapku dengan sengaja, maka bersedialah dia dengan tempat duduknya di dalam api neraka. Hadis sahih rekod oleh Imam Al-Bukhari. Kan? Lebih kurang insya-Allah pada pagi ini banyak lagi ni kita akan baca insya-Allah. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.